Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita baca dari surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat 25. Ayat 25. Baik, insya-Allah kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali kita kepada surah Al-An'am, surah Al-An'am, dan topik kita masih lagi berkisar tentang tauhid kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Semalam pun kita dah bincang panjang berkaitan dengan syirik kecil, syirik asyirkul khafi. Dan sebenarnya kalau kita nak baca bab syirik kecil ni, banyak sangat contoh-contoh yang ulama sebut selain daripada riak. Kita kata nama riak aja. Riak tu kita panggil syirik kecil. Tapi sebenarnya banyak lagi contoh-contoh berkaitan dengan syirik kecil yang mana sebenar-benarnya kita sangat bimbang dan sangat takut. Di saat kita beramal, di saat kita meninggalkan amal, apa saja yang mendatang dalam hati selain dari Allah ni boleh mengganggu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang syirik kecil semata-mata kecil saja tak apa. Syirik kecil ni ada macam-macam definisi dia. Kita dah bincang sebelum daripada ni dalam bab soal 200 soal jawab berkaitan dengan ambillah akidahmu dari kitab, dari Alkitab dan Sunnah, berkaitan dengan definisi tentang syirik kecil. Ada yang kata tentang syirik kecil ni ialah syirik kecil lama-lama dia ada mana dia bukan syirik besar, tapi dia syirik yang boleh menyampaikan kepada syirik besar. Dari sudut hukumnya, orang ni menghapuskan amalan itu sahaja. Kalau syirik kecil ni menghapuskan amalan tersebut saja. Kalau riak, maka amalan tersebut tidak diterima.
tapi amalan lain masih lagi diterima. Syirik besar ni seluruh amalan dia tidak diterima. Jadi yang kita bimbang ialah syirik kecil ni jadilah jalan lama kelamaan membawa kepada syirik besar. Di saat berlakunya syirik besar tu, habis semua sekali. Yang tu yang kita bimbang. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada syirik yang kecil ini, syirik yang tersembunyi, syirik yang tak nampak. Hak kita bimbang tu, syirik besar pun tak nampak juga. Sudah. Biasanya yang tersembunyi ni syirik hak kecil. Ni syirik tak hak besar, hak nyata pun dia tak kata syirik juga. Beratlah, berat. Jadi macam-macam kita ni kena jaga dan hati-hati berkaitan dengan kesyirikan. Baik. Dan kesudahan syirik ni akhirat nanti mereka akan dibiarkan minta tolong dengan sembahan-sembahan yang mereka minta tolong dengan di dunia dulu, tapi natijah dia sia-sia. Baik. Jadi hari ini kita sambung berkaitan dengan Al-Quran sikit. Wa minhum man yastami'u ilaik. Apa kata Allah? Dan di antara mereka ada yang mendengarkanmu. Yang dia dengar apa? Dengar Nabi baca Quran. Termasuk salah seorangnya, siapa dia? Kita sebut Abu Jahal. Suka dengar Quran Nabi baca. Tapi dia tidak memberi faedah ke dalam hati dia. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan. Padahal kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka. Ay yafqahu, yang menghalang mereka dari memahaminya. Jadi tutup hati mereka, sudah ditutup, walaupun dengar tak boleh mendapat hidayah dari Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menjadikan mereka pekak. Ni ada kaitan dengan ayat surah Al-A'raf yang kita baca sebelum daripada ni, di mana mereka ada hati, ada telinga, ada apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak boleh menerima, tidak boleh memahami ayat Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak boleh nak tengok. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi mereka tak dengar. Sebab apa? Sebab Allah dah tutup hati mereka. Allah dah tutup hati. Kita mintalah agar Allah Ta'ala ni buka hati kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku ada cahaya. Dan kita juga minta an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Bila Quran ni jadi taman di hati kita. Wa nura sudurina, cahaya di dada kita. Wa jala'a ahzanina, penghilang kesedihan kami. Wa dhahaba humumina wa ghumumina, dan penghapus kegundahan dan kegelisahan kami. Jadi biar Quran ni duduk hati kita, memberikan cahaya. Tapi itulah, ada orang baca Quran tapi hati dia tak menerima cahaya Quran. Ini kita bimbang. Tak mau orang kafir lah. Orang kafir ni dia dengar aja. Dia dengar azan, dia dengar ngaji, tapi pada dia tak ada apa-apa. Itu tahap
tahap pertama, tutup nombor 1 sekali. Yang kita bimbang juga di kalangan orang yang beriman, walaupun mereka beriman kepada Allah, tapi ada juga yang hatinya tertutup dari memahami Al-Quran. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang ni termasuk daripada hajrul Quran, termasuk daripada meninggalkan Al-Quran, ialah meninggalkan kefahaman Al-Quran, meninggalkan bacaan Quran. Jadi ada orang dia dengar Quran tapi Quran tidak memberi manfaat kepada dia, sama ada kerana dia tolak Quran daripada awal ataupun kerana dia tidak memahami Al-Quran. Tapi ayat ni lebih kepada orang-orang yang golongan pertama lah, mana hati mereka tertutup ni, siapa pun kat mereka tidak menerima hidayah dari Al-Quran. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Sekiranya atau apabila mereka, kalaupun mereka melihat tiap-tiap keterangan dan mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasul, mereka tidak juga akan beriman dengan keterangan itu. Hatta idza ja'uka, sehingga apabila mereka datang kepada kamu, yujadilunaka, tujuan membantah kamu, yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir itu, in hadza illa asatirul awwalin, yang ini tidaklah lain melainkan kisah-kisah dongeng, melainkan kisah-kisah atau cerita-cerita dongeng orang terdahulu. Baik, jadi ayat ini menceritakan tentang sifat orang yang tidak beriman dengan Quran walaupun dia dah dengar Quran, walaupun dia dah dengar Quran. Ataupun dari sudut yang lebih luas, mendengar wa iyarau kulla ayatin, semua ayat-ayat keterangan, termasuklah juga mukjizat. Dia punya tahap kufur tu, kalau dengar Quran tak dengar dah, tunjuk ayat lain pun tak beriman juga. Mukjizat ni banyak dah Nabi tunjuk tapi tak beriman. Kita pernah sebut tentang degil ni, orang kafir ni, degil, inad dia panggil, inad, al-inad. Degil ni orang kafir Quraisy ni, siapa pun kat tunjuklah apa pun tetap tidak beriman. Kalau kita ni tahap turun bulan ke bumi, mukjizat apa lagi nak lebih pada tu? Bukan turun tu main-main tak, turun tu betul-betul daripada malam bulan purnama. Mereka tengok bulan tu daripada langit turun sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana patu bulan dibelah dua. Oi, besarlah kan. Ni realiti, bukan fantasi dak. Bulan tu turun dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, bukan bulan main-main. Kalau setakat bulan fantasi, jadi depan begini, besar kecil macam ni lah. Bulan ni besar. Bukan bulan main-main dak, bukan tengok bulan di atas turun lepas tu belah dua. Bulan tu turun dengan sebesar-besar bulan tu. Tak adalah kita nak kata turun tu siapa pun ikat tapak dekat, tapi orang nampak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelahnya terbelah belah kanan, sebelah pula pergi ke belah kiri.
Nabi tunjuk sallallahu alaihi wasallam depan dia. Bulan purnama yang cerah tu nampak terbelah depan mata. Kalau kita tengok terbeliak biji, ya Allahu akbar, hebatnya. Nak mesti dah lepas daripada tu betul lah Nabi Muhammad ni nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita hok dengar ni boleh kagum. Bayangkan orang tengok depan mata. Kita dengar ni, bulan besar-besar tu pula. Kagum kita dengar. Bayangkan orang yang duduk dalam situasi tersebut. Tapi kerana sifat sombong dan degil ni, dia pun lepas daripada tu tetap tidak beriman. Apa lagi yang mereka mahu? Tak ada sebenarnya. Allah Ta'ala kata, wa iyarau kulla ayatin. Kalau dia tengok semua tanda-tanda mukjizat, tetap juga tidak beriman. Pasal apa? Bukan masalah dia nak tengok. Masalah ialah di hati mereka sudah tertutup. Allah dah tutup hati mereka. Ni kita bimbang. Kalau dah tutup hati ni kan, Allahu Akbar, cakap lah apa pun. Semalam ada saudara saya lah, ipar saya, dia tunjuk dalam satu grup, ada orang cerita bab Wahabi je cerita dia. Bila dia share kuliah tafsir Dr. Basit, kan ada cerita bab amalan ini. Kita kalau kita tengok dengan pandangan yang betul, orang-orang ditohmah dengan sunnah ni, dituduh dengan Wahabi ni, cerita dia, dia ajak manusia kepada amalan-amalan yang sahih. Dia tak kan, kalau tengok, kalau contohlah kuliah Dr. Basit, mungkin ada sahabat-sahabat kita online ni tengok kuliah Dr. Basit, cerita pagi-pagi dia tu, amalan ni dia ajar, ayat ni dia ajar berdasarkan hadis ni, gini. Tak ada lah nak kata kat orang tu, nak kata kat orang ni, tak ada. Jadi ada sahabat ni, dia pun forward lah dalam grup keluarga dia. Tak puas hati, dia mari pula kuliah ustaz-ustaz cerita dia Wahabi. Jadi seolah-olah kita dalam beragama ni, kalau kita faham tujuan agama kita ni nak belajar adalah untuk beriman kepada Allah dan Rasul, tak kira lah siapa pun, tujuan utama dia supaya orang ni ikut Quran, ikut hadis. Tujuan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tu tujuan dakwah kita. Kalau demo benci kepada Wahabi, contohlah, apa maksud dia? Apakah dengan benci kepada Wahabi itu meninggikan sunnah Nabi? Maknanya dengan benci demo kepada Wahabi ni, cerita ceramah Wahabi, apakah dengan ceramah begitu maka tertegaknya sunnah Nabi? Tak juga. Tapi oleh kerana apa? Kerana mereka ni lain daripada aliran yang kamu rasa dia ahli sunnah wal jamaah. Lalu kamu kata kamu nak meninggikan ahli sunnah wal jamaah. Mana sunnah dia nya? Apa yang kamu perjuangkan? Sunnah tu sunnah mana? Dia pun kata macam-macam gini. Akhir pun kita tengok, ya Allah, siapa saudara saya tu kata apa? Kesian kita tengok. Kesian. Sebab apa hak dia kita share ayat Quran, kita share hadis Nabi, tapi dia sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tolak dengan begitu, seolah-olah konten hak kita bagi tu bukan benda yang baik langsung. Padahal ustaz tu tak ada cerita pun. Tak ada pun cerita dalam bab tu Allah di langit ke. Tak ada pun cerita, tapi dengar cerita lain pun mata dia ni tak boleh tengok. Tengok nama Dr. Basit ke, Wahabi lalu. Tak boleh lah ni, kena kata lagu tu, kena cerita terai-terai lah ni pun. Nak sebutnya apa? Orang ni dia bawa benda betul, tapi mata hak tengok tu mata lalat.
Nah, datang bawa ayat Quran. Oleh kerana mata dia tak nampak ayat Quran, dia nampak orang ni Wahabi, dia pun tolak juga. Dia katalah yang hak sebenar-benarnya tak ada lah pula. Kalau sebagai contoh, orang-orang sunnah ni nak promosi Muhammad bin Abdul Wahab. Tak ada lagi kita tengok orang sunnah ni mari mempromosi Muhammad bin Abdul Wahab. Sebaliknya kita promosi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita promosi Muhammad bin Abdullah. Sepatutnya dikenali sebagai Muhammadiyah. Sebagaimana geng-geng Muhammadiyah di Indonesia tu kan. Kiai Dahlan tu kan. Pasal apa dia menamakan kumpulan dia Muhammadiyah? Supaya nak orang yang nak bagi tahu masyarakat, kita mengajak kepada Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Bukan kita, tak ada lagi lah orang sunnah di Malaysia ni nak ajak marilah kita ikut Muhammad bin Abdul Wahab, tak ada. Marilah kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ajak kepada sunnah, automatiklah akan ada lawan dia, bertembunglah dengan lawan dia. Lawan dia apa? Lawan dia bid'ah. Sebab bid'ah ni lawan kepada sunnah. Sebagaimana kita nak ajak orang tauhid, akan bertembunglah dengan syirik. Sebab lawan dia syirik. Tapi demo ni dia nampak sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Akhirnya dia lalai dari tauhid, dia lalai dari sunnah. Didivertkan isu. Ni pokok ni sikit-sikit bid'ah. Lawan isu khilafiyah. Itu bukan maksud kita utama. Maksud utama bukan nak lawan bid'ah, bukan nak halang kamu beribadah. Maksud utamanya ialah memperkenalkan sunnah. Tu maksud utama dia. Bukan nak sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Itu bukan maksud. Maksud utama ialah mengajak kepada tauhid. Tapi nak jaga tauhid ni, kena tinggallah syirik tu. Nak hidupkan sunnah ni, kena tinggallah bid'ah tu. Maksud utama ialah menjaga tauhid dan menghidupkan sunnah. Nah, tapi kalau degil ni ada dalam hati, habis dia tak nampak maksud tu. Dia tak nampak maksud tu. Dia nak nampak, ni golongan-golongan sesat. Habislah. Tapi sekurang-kurangnya kita masih lagi berkongsi akidah la ilaha illallah, syahadah yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sombonglah. Lagi berat orang kafir lah. Orang kafir ni, dia siapa tertutup hati dia, tak nak menerima kefahaman dari Quran, tak nak menerima Nabi SAW sebagai Rasul, akhirnya mereka tidak beriman. Hatta bila datang kepada mereka cerita orang terdahulu, mereka kata ini semua cerita dongeng belaka ni. Tapi alhamdulillah dari satu sudut zaman kita ni, cerita-cerita yang dianggap dongeng tu mula diselidik kembali dan diyakini dia adalah cerita benar. Dan banyak pengkaji-pengkaji setelah membandingkan Quran dengan cerita-cerita tersebut, realiti tersebut, mereka masuk Islam. Sebagai contoh cerita Fir'aun lah, yang paling famous lah ni. Sebab Fir'aun ni dia ada pusat ilmu kajian tentang tamadun Fir'aun. Egyptologi ke dia panggil, tak ingat dah apa. Dia panggil ilmu tentang tamadun Mesir. Kaji Fir'aun, kaji mumia, cuba baca tulisan hieroglif dia tu. Jadi dengan apa yang mereka kaji, akhirnya membuktikan bahawa Al-Quran ini bukan cerita dongeng. Malah Al-Quran adalah cerita berdasarkan fakta dan realiti yang sebenar. Seperti mana kisah Fir'aun. Mumia Fir'aun tu mati, diawet
Kemudian kata di profesor kaji mumia Fir'aun tu yang akhirnya masuk Islam, nama apa dah tu, bila dia kaji kandungan garam yang ada dekat mayat Fir'aun tu, so dia kata mayat ni telah terendam dalam air laut. Tapi kehebatan orang Mesir, dia boleh menyelamatkan, dia boleh mengawet mayat yang sudah terendam air. Tu bisa, hebat. Dia pun kaji-kaji lagi, dia kata rupa-rupanya orang Islam kata benda ni dah ada dalam Quran. Allah yang kata al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Mana Allah Ta'ala kata Allah selamatkan badan kamu bi badanika, betul-betul badan yang Allah Ta'ala yang jaga. Jadi walaupun mayat tu dah terendam dalam air, okey, biasanya mayat hak terendam dalam air ni busuk kan, mayat terendam dalam air kalau jumpa macam mana, kembung kemudian membusuk. Tapi ajaibnya pada mayat Fir'aun ni, walaupun ada kandungan garam laut yang banyak dalam tubuh dia, tapi masih boleh diawet seperti mana mumia-mumia lain. Jadi ini menghairankan pengkaji. Termasuklah kandungan, kalau kita sebut belum ni kita sebut paru-paru. Bila saya cek balik, dia kata kandungan garam tu bukan duduk dalam paru-paru, sebab biasanya mumia ni organ dalam dia dah buang rasanya. Saya pun tak pastilah, tapi baru ni saya baca dia tu kandungan garam tu di kulit. Sebab kalau mumia ni biasanya organ dalam dia buang. Jadi macam mana ada paru-paru kan? Wallahu ta'ala alam. Saya tak pergi deep sampai maklumat tu. Cuma dia kata apa? Dia kata bila tengok kandungan garam yang ada dekat tubuh dia tu, makna menunjukkan garam ni bukan garam awet biasalah. Ada yang menunjukkan bahawa dia telah terendam dalam air laut. Tapi yang menakjubkan, dia masih boleh diawet. Jadi profesor ni akhir sekali orang kata betul lah, sebab Quran kata Allah Ta'ala nak jaga badan ke, al-yauma nunajjika bi badanika, kami selamatkan badan kamu. Dia bila dengar gitu, seluruh kajian yang dia buat selama ni, rupa-rupanya Allah Ta'ala jawab dengan satu ayat je. Jawapan dia memang patut boleh awet, kerana Allah Tuhan kata nak suruh jadi pengajaran bagi umat yang kemudian. Setelah daripada itu, dia pun masuk Islam. Apa? Ni tanda. Bukan lagi bukan lagi cerita dongeng. Telah dibuktikan dengan saintifiknya. Alhamdulillah, maka bertambahlah keimanan kita bahawa Al-Quran ini bukan cerita dongeng. Mari pula cerita Haman. Haman ni disebut dalam Al-Quran orang yang Fir'aun perintahkan supaya bina piramid. Jadi bila pergi dalam muzium senarai nama tamadun Fir'aun, jumpalah nama Menteri Haman. Bila tengok, kita dulu kita kata Haman ni Perdana Menteri kan, kita kata Menteri Haman ni Perdana Menteri dia. Tak, tengok dalam tu Menteri Kerja Raya, Menteri Pembangunan dan Kerja Raya. Patutlah dia suruh ni. Tapi masa tu dialah hebatnya, sebab dia boleh membina piramid yang gah besar tu. Jadi alhamdulillah, terbukti bagi kita Quran ini fakta. Bagaimana Nabi boleh bagi tahu fakta sedang Nabi tak pernah ke Mesir, dan tulisan hieroglif tu tidak pernah lagi dibaca. Dia telah pupus selama 2000 tahun, sehingga baru boleh dibaca semula lepas penjajah ambil piramid ni, jajah piramid,
Ambil buat satu kajian, kaji, barulah boleh baca tulisan tu dengan cara bacaan yang sebenar. Macam mana Nabi boleh bagi tahu? Sedang masa Nabi hidup tu, tulisan yang ada di piramid tidak boleh dibaca orang. Tak erti orang baca pun, tengok gambar burung lah, gambar tu lah, gambar ni. Orang tak erti baca. Tapi Nabi boleh bagi tahu. Maknanya Quran ini wahyu, bukan Nabi reka. Jadi bertambahlah iman kita ni. Tapi orang kafir tetap juga tidak percaya. Tak percaya kerana sombong. Tapi kita ni kan, kita hari ni orang kafir, orang Hindu sambut Deepavali. Orang Islam pun ambil peluang untuk bercuti. Apalah cuti tu. Tapi jangan pergi sambut jugalah Deepavali pakai sari pula kau. Pakai nandak kau. Tak atas tenek motek pasal apa? Nak beraya juga dengan kawan-kawan dia. Janganlah. Sangat jauh beza dia antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Zaman kita hari ni orang tidak melihat tauhid sebagai aset. Dia tidak melihat tauhid, iman dia tu sebagai aset dia yang paling berharga. Semua bendanya nak buat kerana happy, suka-suka. Dia tengok orang Hindu happy, dia pun nak happy juga, pakai pakaian Hindu, happy dengan dia orang. Mari Christmas tak lama ni bulan 11 ni. Mari bulan 12 ni Christmas pula ni. Pakai baju Santa Claus, happy dia. Baru ni perayaan Halloween ni pakai kostum, dia pun pakai juga. Dia anggap hidup ni nak happy-happy je. Padahal kita ni hidup ada tujuan yang lebih utama, itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan keberadaan orang-orang kafir. Anggaplah syirik itu benda yang sangat kita benci dan tauhid itu adalah sangat benda yang kita sayang. Ni mudah-mudahan Allah taala memberkati kita semua. Wa hum yanhauna anhu wa yanauna an. Okay, dan mereka pula melarang orang ramai dari mendengar Al-Quran, dan mereka juga menjauhkan diri daripadanya. Menjauhkan diri daripadanya. Dia larang orang dengar Quran, jangan dengar. Dan menjauhkan diri daripadanya, jangan pergi. Jangan dengar, jangan pergi. Wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah dengan demikian, padahal mereka dengan demikian hanyalah membinasakan diri sendiri dengan bala bencana dan azab yang disediakan untuk mereka di dunia dan akhirat, sedang mereka tidak menyedarinya. Mereka anggap mereka halang orang daripada Quran adalah untuk kebaikan. Tapi mereka tak sedar, mereka hanya membinasakan diri mereka sendiri. Macam mana? Kerana mereka telah mengelakkan diri dari mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditulis dalam poin kita ni, asy-syaqiyyu la yastafidu minal Quran. Orang yang hina dan celaka sebenarnya adalah orang yang tidak dapat manfaat dari Al-Quran. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat kepada mereka ketika mereka didirikan di tepi neraka. Didirikan ni ditegakkan. Wuqifu ni boleh juga dipanggil wukuf, ni maksud berhenti. Mereka dihentikan, ya,
diberdirikan, idh wuqifu 'alan nar wa syahadu ma fiha. Disebut dalam tafsir ni, ketika mana mereka dihentikan pada hari kiamat di atas neraka, dan mereka melihat di dalamnya dari rantai-rantai dan belenggu-belenggu, dan mereka melihat perkara-perkara yang mengerikan dan menakutkan di dalam neraka. Maka ketika itu mereka pun berkata, ya laitana, wahai kiranya, ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu, sekiranya kalau kami boleh kembali ke dunia, wala nukadziba biayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat kami atau ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami jadi dari kalangan orang yang beriman. Ini kata dia orang kafir yang menolak Quran. Selama ni dia tolak Quran, tapi bila datang tengok depan mata, Allahu Akbar. Orang beriman pun takut, apatah lagi orang kafir. Orang beriman bila tengok neraka takut, lembek lutut ni. Padahal mereka beriman kepada Allah, takutnya. Cuba bayang orang kafir bila melihat neraka, tak ada apa. Mereka kata apa? Alangkah baiknya kalau boleh kami kembali ke dunia, kami nak beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, dan kami nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami nak beriman kepada Dia. Lebih kurang begitulah maknanya penyesalan orang-orang kafir di hari akhirat, kerana mereka tidak mendengar dan beriman dengan Quran. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali Allah bagi hidayah iman dan Islam. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada kita kefahaman dalam agama. Kemudian Allah bagi pula kita ni ada waktu untuk Al-Quran. Jadi kita sibukkanlah diri kita dengan apa yang Allah Ta'ala redha. Cuma bagi mereka yang belum lagi mendapat hidayah, sama ada hidayah kepada Islam ataupun hidayah kepada amal yang soleh, yang baik, yang betul, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka, agar Allah Taala kumpulkan kita semua ni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, hati kita ni jangan degil sangat dengan Quran, seolah-olah kita lah benar 100%. Yang benar ni Allah dan Rasul dia. Ada kata Pak ulama ni ambil daripada mana? Remo ni pokok tak ikut ulama. Tak ada orang pun ajak tak nak ikut ulama. Di saat bila kita kata ikutlah Quran dan sunnah, bukan, tak ada pun kita kata jangan ikut Imam Syafi'i. Kita tak kata lagu tu. Tak ada orang yang bila ajak ikut Quran dan sunnah dia tak nak bagi ikut ulama. Tak ada. Dia suruh ikut ulama, tapi ulama yang benar. Ulama yang benar. Hak tak nak ikut ulama ni, hak demo tu kata tu, hak demo kata. Hak jom kata tak nak ikut ulama, dia lah sebenarnya. Dia tuduh orang tak nak ikut ulama, sebenarnya dia lah. Pasal apa? Ulama di sisi mereka adalah ulama dia je. Kalau tak ikut ulama dia, tak ikut ulama lah pada dia. Jadi kalau ikut ulama dia, baru ikut ulama. Padahal orang lain pun belajar juga, ada ulama juga. Bila kita datangkan perbahasan, kita sebut nama Imam Syafi'i, kita sebut nama Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kita sebut nama sahabat-sahabat Nabi, kita sebut nama Imam Bukhari, kita sebut nama Imam Muslim.
Ni tidak ulama ke belakang. Bandar demo ada orang royak, ada tok guru cerita, hak cerita tak apa-apa, mari mana pun tahu cerita. Lepas tu tuk demo ikut ulama. Hak cerita sebut nama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni. Hak sebut nama ni tak ikut ulama. Perhati kan? Kalau kita perhati cerita orang yang dituduh tak ikut ulama ni, pasal kita kata dia kempen Quran dan hadis. Sebenarnya orang ni lah hak datang bila sebut Quran, bila sebut hadis, dia akan datang dengan syarah ulama dia. Ulama ni kata begini berdasarkan hadis ni, ulama A kata begini, ulama B kata begini, ulama C kata begini. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, hadis ni riwayat Imam Muslim. Tidak ulama ke ni. Imam Nawawi faham macam mana? Contoh. Imam Nawawi faham macam mana pada hadis tersebut. Kita ambil perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah berkaitan dengan kefahaman terhadap hadis-hadis. Tapi dituduh oleh kerana kita kempen kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, pokok ni tak ikut ulama sebab tak ikut ustaz dia je. Pada dia ulama tu ustaz dia je. Kalau dia ikut ustaz dia, ikut ulama lah. Belajar. Orang tak ikut ustaz dia ni, kalau ngaji universiti pun seolah-olah tak ada tok guru. Pergi universiti tu, pergi masuk library, baca-baca, ambil masuk periksa, tu big CJ. Gitu mudah. Padahal hak ngaji universiti tu nak boleh kau CJ tu, berapa puluh tok guru dia ngaji. Subjek pun dia panggil dikawal selia. Penubuhan universiti ni pun, kalau contoh Universiti Islam Madinah, dia punya majlis penasihat universiti tu mufti-mufti seluruh dunia, pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis. Bukan Arab Saudi saja, ada daripada Tunisia, ada daripada Syria, ada daripada Iraq, ada daripada Mesir, ada daripada Pakistan. Seluruh dunia ulama bincang macam mana nak tetapkan silibus dia. Ulama belakang ni mari demo tak ikut ulama, padahal sebab tak ikut ustaz dia je. Macamlah ustaz dia tu ulama lagi tinggi tahap daripada majlis-majlis penasihat universiti ni. Berat zaman kita ni. Berat. Kena hati-hati agar kita ni kembali kepada ilmu yang sebenar. Jangan puja manusia. Yang betul kebenaran tu ada pada Quran dan hadis. Ada pada Quran dan hadis, Allah dan Rasul. Hak lain ni jalan yang menyampaikan kita kepada tu. Kita tetap kena ikut ulama, tapi ulama yang menjadi jalan kepada Quran dan hadis. Jangan ikut ulama yang kita tengok jalan dia tu, hujung tu tak sampai kepada Quran dan hadis. Hujung dia mimpi, hujung dia amalan ni datang daripada ijazah tak tahu mari mana. Hujung dia cerita penglipu lara, kisah-kisah. Jadi tak ada penghujung yang betul. Kita nak ikut jalan. Kalau kita main bowling lah, mudah-mudahan Ustaz main bowling pula cerita main bowling. Kalau kita main bowling, pernah main bowling? Main bowling ni, kita nak baling bowling tu, dekat kaki kita tu ada anak panah. Kiri anak panah. Masa kita nak lepas bola tu, kita tengok ke pin sana ke kita tengok anak panah bawah ni? Tengok pin tu. Biasa. Saya tak pandai tengok pin. Pasal tangan kita tak biasa. Jadi, kita tengok kat kaki kita ni ada anak panah banyak tu. Jadi, kita dorong ke anak panah tu lah. Pasal apa? Anak panah tu tunjuk pin. Tapi kalau dia mau tak ikut anak panah, pergi masuk lokal. Habis lah. Maknanya apa? Saya boleh andaikan ramai ulama depan kita ni. Ulama ni ramai depan kita. Macam-macam kategori.
Tapi kita kena ikut ulama yang mana dia menjadi jalan sampai kepada Quran dan hadis. Itu maksud dia. Kita ikut Quran dan hadis, memang kena ikut ulama juga, tapi ulama yang mana bila kita ikut dia bawa kita kembali kepada Quran dan hadis. Kalau ni ulama mari ni mimpi, ngapa Quran tak payah ngapalah, pakai tidur jumpa tok guru ludah dalam mulut ingat 30 juzuk. Ni tak tahu mari kok mana cerita. Mari pula amalan nak tak nak bagi motor kena curi, ambil paku panah toreh dekat cover motor, cover seat hot belah dalam tu. Tulis pula bukan ayat Quran, tulis nombor 2408. Ni tidak sampai kepada Quran dan hadis ni. Ulama kok mana lagu ni? Lepas tu kami pertahankan ulama. Sebenarnya kamu mempertahankan peribadi dia, bukan kamu mempertahankan agama dia. Kalau kamu nak mempertahankan agama, kamu akan pertahan Quran dan hadis. Tapi kalau kamu kata kamu pertahankan ulama, walaupun dia buat ajar benda hak betul kamu sebenarnya mempertahankan peribadi dia. Jadi akhirat besok kamu minta tolong dia, jangan minta tolong dengan Allah. Pasal apa? Kamu lebihkan dia daripada agama Allah. Walau dia ajar benda tak betul pun kamu defend juga pasal ini ulama kita. Tak, ulama yang betul adalah yang menjadi jalan kepada kita kenal Quran, kenal hadis. Itulah baru ulama yang sebenar. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kefahaman yang benar berkaitan Al-Quran, berkaitan kepada hadis. Betul kita tak faham sebenar-benarnya, moga kita boleh jadi sebahagian tak tahu bahasa Arab, tak tahu hadis-hadis yang sahih, tapi ikutlah ulama yang menjadi jalan kepada kita sampai kepada Quran dan hadis. Jangan semata-mata ulama kita pun pertahan dia walaupun jelas-jelas dia menyelisihi Quran dan hadis. Jangan. Pasal apa? Di saat itu kita bimbang, kita melebihkan dia daripada Allah dan Rasul. Sedang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan kamu lebihkan sesuatu lebih daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada segala-galanya. Hatta diri kita sendiri, hatta ustaz kita, hatta ulama mana pun, Allah dan Rasul lebih kita cintai. Jadi kita nak ikut ulama yang menyampaikan kita kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat itulah dulu. Jangan jadi sebagaimana orang kafir. Orang kafir ni wahum yanhauna anhu wa yanauna an. Dia tak dengar Nabi, dia halang pula orang daripada pergi dengar Nabi. Pasal apa? Tak nak bagi orang dengar Quran. Dia tak nak bagi orang dengar Quran. Jadi dia tak nak dengar Quran, dia halang pula orang jangan dengar Quran. Kita tak nak sifat macam ni. Kadang-kadang orang tak nak bagi dengar, jangan dengar ustaz tu mengajar. Sebab apa? Ustaz tu dia mengajar Quran, dia mengajar hadis. Jadi jangan dengar. Sebenarnya orang tu tak nak bagi dengar Quran dan hadis. Sebab bila dah tahu hadis, bila dah tahu Quran, walaupun ikut ni ulama, tapi ulama yang menyampaikan Quran dan hadis, bila dah tahu ni, akan nampaklah penyelewengan golongan-golongan yang mengajak kepada syirik dan golongan-golongan yang menolak ataupun memandang remeh hadis Nabi SAW. Jadi hijau dia halang manusia daripada, jangan bagi dia dengar. Macam mana jangan bagi dia dengar? Dia letaklah label macam-macam, sesatlah. Bagaimana Nabi SAW kena, gilalah, sesatlah, ahli sihirlah, pemecah belah masyarakatlah, dan macam-macam lagi tohmahan, supaya orang tak dengar perkataan, orang tak dengar ayat Quran dan orang tak dengar hadis Nabi SAW. Jadi hati-hati, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.